Okey, siapa nak baca doa ni? Nak belajar ni, nak baca doa dulu ni. Siapa nak baca doa? Volunteer. Boleh, kalau yang internet kuat tu boleh buka video lah. Okey. Okey Ustazah. Ya. Okey, siapa nak baca doa? Khalis Ilmi. Minggu lepas ada baca doa ke? Boleh ya. Boleh baca doa. Okey, baca doa gajah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ishrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma ighfirna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Afiyatin ya rabbil alamin. Inna fil hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Amin. Okey, terima kasih. Okey, so ini kelas kuliah kita yang kedua. Kepada yang minggu lepas, ada yang minggu lepas di message dia tak dapat nak nak hadir kuliah kan. So nanti Ustazah akan hantar dalam grup, ataupun yang dah minggu lepas Ustazah dah ajar kan, Ustazah akan hantar video, tapi video tu dari pensyarah lain lah. Tapi apa yang kita ajar, kita belajar daripada minggu lepas sampai minggu hari ni. Okey, so untuk minggu lepas kita tak ada tutorial kan, Ustazah bagi tugasan. Jadi Ustazah harap semua pelajar boleh submit tugasan, sebab kita ada dia macam tak tally dekat sini. Pelajar sekarang baru ada 68. Dekat attendance pelajar ada 78. Dekat dalam KLMS pelajar ada 80 orang. Yang baru hantar, saya cek malam tadi baru 36 kot macam tu. Jadi masih ramai lagi yang belum hantar kerja yang Ustazah suruh buat. Sebabnya yang itu Ustazah akan tallykan dengan awak punya kehadiran tutorial untuk minggu lepas. Okey, so untuk kehadiran tutorial minggu ni pun sama, Ustazah akan bagi kerja lagi. Bermula minggu depan baru kita ada kelas tutorial by group lah. Sebabnya minggu depan kita akan, lepas kuliah minggu depan kita akan start belajar dah turuk hadis, turuk takhrij al-hadis. Jadi bila belajar turuk ni memang susah sikit pelajar nak faham. Jadi kita buat kelas tutorial, masa tu skala lebih kecil, dan andai kata ada yang kamu tak faham, maksudnya boleh tanya masa tu lah. Okey, jadi untuk 2 minggu, minggu pertama dan minggu 2 ni saya bagi kerja dulu. Okey. So minggu depan pun masa tutorial tu saya akan bagi video jugalah bagi awak tengok. Lepas tu awak boleh fahamlah sikit cara nak guna untuk turuk-turuk hadis. Okey, jadi hari ni kita nak sambung apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okay, minggu lepas kita mukadimah kan, mukadimah untuk ilmu takhrij hadis. Kita belajar tentang definisi al-ilm kan, dari sudut lughatan wa istilahan. Lepas tu kita belajar ta'rif at-takhrij lughatan wa istilahan juga. Okey. Buku ada semua Tengok buku. Muka surat sekarang muka surat 8. Bagus. Kan? Muka surat 8 ni Ustazah cakap baru nak cari muka surat. Sebab tu pentingnya buka video. Nak tengok ni, kamu buka video ni, kamu cari muka surat betul ke tak betul. Kalau tak tahu tanya muka surat berapa. Okey. Muka surat 8. Okey, so kita belajar ta'rif at-takhrij lughatan wa istilahan. Okey, ada, dan nanti lepas habis sesi belajar ni saya akan share slide lah juga. Lepas tu kita belajar definisi hadis kan, ilmu takhrij al-hadis. So kita belajar definisi hadis lughatan wa istilahan juga. Okey, muka surat 9. Kita tengok buku Okey, lepas tu kita belajar sanian ta'rif ilmi takhrij al-hadis min haitsu tarkib. Maksudnya definisi takhrij hadis tu maksudnya kalau tadi kan kita belajar satu-satu ilmu takhrij hadis. Sekarang ni kita belajar ilmu takhrij hadis. Takhrij hadis ni apa? Yang ni yang Ustazah tak habis syarahkan, sebabnya ilmu ta'rif takhrij hadis min haitsu tarkib ni, dia setiap item tu dia ada syarah-syarah dia. Kalau tengok buku tu faham tak maksudnya macam mana? Kan dia kata ta'rif dia lepas tu dia ada syarahut ta'rif. Okey, syarah minggu lepas kita sampai syawahid sahaja kan. Okey, so Ustazah ulang balik yang kita belajar minggu lepas tu. Lepas tu baru kita teruskan kita maksudnya takhrij hadis min haitsu tarkib ni. Okey, kejap share slide.
Okey ni. Amma ta'rif min haitsu tarkib. Jadi saya dah terangkan minggu lepas kan. Ilmu yubhasu fil usul wal manahij. Yang mana ilmu ini membahaskan tentang sesuatu usul dan manhaj. Maksudnya nak belajar takhrij hadis ni dia ada cara-cara dia. Kan nak belajar dia ada sistem-sistem dia. Ilmu takhrij hadis ni bukannya boleh main takhrij dia hadis kan. Orang yang tak belajar dia tak akan faham macam mana step-step nak takhrij hadis. Kan nanti kita akan belajar cara takhrij hadis ada 6 cara. Kan. Lepas tu kita akan belajar satu-satu. Okey. Lepas tu yassiru atau tadammanu ma'rifatuha, yang mana dia memudahkan kita untuk atau tadammanu al-usul ila al-amakin al-hadis, yang mana dia memudahkan kita untuk sampai kepada kedudukan hadis tersebut. Maksudnya macam contoh hadis apa ya? La taghdab. Kan selalu kita tahu hadis tu la taghdab. Kan kita tak tahu siapa perawi hadis tersebut. Jadi bila kita takhrij al-hadis, kita akan tahu siapa perawi tersebut, sanad-sanad dia, dan hadis ni la taghdab saja ke dia ada sambungan lagi. Kan sebab kita kadang-kadang kita hafal hadis ni kita hafal separuh-separuh je. Macam contoh hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Kita hafal depan dia je kan. Lepas tu belakang tak ingat dah. Apa lagi contoh hadis? Apa tu namanya? Kul biyamini. Kan? Makanlah dengan tangan kanan. Apa kita hafal depan dia? Lagi tak sambungan dia? Tak tahu. Jadi bila kita menggunakan takhrij hadis, baru kita tahu sebenarnya hadis ni panjang. Okey, so apa tu nama yang mana hadis tersebut dia akan al-wusul ila al-amakin al-hadis, dia akan menyampaikan kita pada darjat hadis tersebut, sumber asal. Maksudnya hadis ni Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Imam Tirmizi ke, Imam Abi Daud ke, Imam Nasa'i ke yang riwayatkan, wa mutaba'atuhu wa syawahiduhu. Yang ni kita belajar minggu lepas, mutaba'at dengan syawahid. Apa mutaba'at ni? Apa syawahid ni? Kan? Mutaba'at ni apa tu Ustazah ulang secara laju lah apa tu kita belajarkan minggu lepas. Mana slide dia? Nanti kita buka kan. Okey, ni mutaba'at kan, kita belajar mutaba'at. Apa dia mutaba'at? Dia kata ya tariqu asanid ukhra lil hadis sahabi wahid, yang mana hadis tersebut turut sahabinya. Okey, so kita tahu Rasulullah bagi hadis kepada sahabi. Okey, kalau definisi mutaba'at ni dia ada muka surat 10. Kamu tengok muka surat 10. Kan nampak tak? Amakin al-hadis. Okey, itu tak ada. Lepas tu okey, mutaba'atuhu. Al-maksud bil mutaba'at. Okey, nampak tak kat situ? Tanda kan? Kan sebabnya soalan sem lepas keluar apakah perbezaan mutaba'at dan syawahid? Macam biasalah Ustazah bila mengajar, Ustazah akan kaji dulu soalan final exam. Kamu tak jumpa lagi soalan final exam kan? Ustazah dah baca dulu dah. Okay. So dia tanya farqu bainal mutaba'at wa syawahid. So definisi ni sangat penting lah. Kan? Dia tariq dia farqul wa asanid ukhra lil hadis sahabi wahid, yang mana dia adalah satu sanad. Okey, kalau awak tengok dekat slide ni, Ustazah cursor ni Ustazah gerakkan kan? Rasulullah dia hanya bagi hadis tersebut kepada seorang sahabi, dan lepas sahabi siapa? Tabi'in. Kan? Tabi'in ni baru dia bagi pada lebih. Okey. Tapi dia tanya saya lepas tu dia tanya mutaba'at dengan syawahid dia tak tanyalah anwa'. Kalau kita tengok dekat buku kita muka surat 10 tu dia ada mutaba'at tamah dengan mutaba'at qasirah. Tapi tak tahulah kok Sam ni kali tiba-tiba keluar mutaba'at tamah atau mutaba'at qasirah pula kan. Tapi mutaba'at okey, so kita tengok kita tengok anwa' al-mutaba'at. Mutaba'at tamah wal mutaba'at qasirah. Al-mutaba'at tamah ya mattahada hiya mattahada fiha makhrajul hadis an syaikhul wahid, yang mana dia diriwayatkan oleh syekh yang satu. Lepas sahabi, tabi'in satu, tabi'in satu, lepas tu baru ramai. Kan? Itu mutaba'at tamah. Maksudnya memang dia seorang je. Sebab nanti kan nanti Ustazah siapa minggu lepas yang kata dia nak ambil hadis innamal a'malu binniyat tu? Tak ingat nama dia. Kan? Apa tu namanya? So yang tu mutaba'at tamah.
Kan? Lepas tu mutaba'at qasirah. Ya ma iktaraqat fiha at-tariq ar-ruwat fa ikhtilaf fiha asy-syai'. Dia kata dia mana dia mula-mula satu, lepas tu dia berpecah. Dia punya perawi dia lah. Kan, maksudnya mula-mula dia sahabi tu dia seorang, lepas tu bawah-bawah tu dia dah berpecah. Kan, fakhtilaf, dan dia bercanggah di syekh-syekh yang seterusnya. Okey, macam tu je lah. So pendek je. Okey, lepas tu kita tengok syawahid. Okey, wasyawahid. Okey, syawahid ni muka surat 13. Yang Ustazah tak ajar tu maksudnya tak payah nak baca lah. Sebagusnya awak ada pensel ataupun pen dengan highlight. Yang mana Ustazah ajar, maksudnya awak highlight. Okey, bab ni kena baca. Okey. Ayyarwi huwa ayyarwi sahabiyan fa aksar hadisan wahid bil lafzin aw bil ma'na. Fa kullu sahabi minhuma syahid lil akhar. Dia kata sesebuah hadis yang mana dia diriwayatkan oleh sahabian, dua orang sahabat ataupun lebih. Kan, maksudnya kan kita bila saya cakap macam ni, Ustazah cakap macam ni, awak boleh bayangkan masa Rasulullah bersama para sahabi. Rasulullah bila menakalkan, bila Rasulullah qala, berkata sesuatu hadis, masa tu mungkin ada 4 orang sahabat duduk dengan Rasulullah. So 4 sahabat tu dia dapatlah sanad hadis tu, kan? Tapi seorang nama Abu Bakar, Ali, Umar dengan Osman, contoh 4 sahabi kan dapat kan. Ayyarwi sahabiyan fa aksar, sama ada 2 orang ataupun lebih, hadisan, satu bagi satu hadis, wahidan bil lafzin atau bil makna, sama ada secara lafaz ataupun secara makna. Secara lafaz ni maksudnya lafaznya samalah. Macam contoh hadis, kan hadis mutawatir kan. Hadis apa tu? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nas. Hadis mutawatir yang mana kalau awak cek sanad dia 50 orang ataupun 60 orang kan. Sahabi yang melafazkan matan yang sama. Masya-Allah. So itu syawahid ni dia saksi lah, syahid kan. Fa kulli sahabi minhuma syahid lil akhar. Maka setiap sahabat itu menjadi saksi kepada sahabat yang lain. Okey, so kena fahamlah definisi syawahid dengan mutaba'at. Kalau mutaba'at ni maksudnya Rasulullah bagi pada seorang je, lepas tu baru bawah tu banyak lagi rawi dia. Okey, dapat? Bubuh ikon. Kalau faham letak ikon apa tu? Tanda good tu. Barulah awak bergerak sikit tangan kamu kan. Okey, so habis. Okey. Ni kita masih masuk syarah ta'arif lagi Okey, sekarang kita buka muka surat 17. Okey, muka surat 17. Okey, kan awak tengok dekat slide Ustazah ni. Okey, kita baru sampai tuyassiru ma'rifatuha aw tadammanu al-wusul ila al-amakin hadis wa mutaba'atuhu wa syawahiduhu fi masadirah al-asliyah aw shibhul asliyah aw ghairul asliyah. Maksudnya dalam kitab hadis ni ada tiga kategori. Ada fi masadirah al-asliyah aw shibhul asliyah aw ghairul asliyah. Okey, kita buka muka surat 17. Okey, so ini gambar dia. Saya bagi gambar kepala 3 ni. Maksudnya kitab hadis ni dia ada tiga sumber masadir al-asliyah lil hadis, masadir ghairul asliyah, masadir shibhul asliyah lil hadis. Okey, nampak okey, so apa dia? Masadir asliyah. Okey, masadir asliyah ni min masadir asliyah akhrajahu aw rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Saya lupa nak quote dia punya ta'arif dia. Okey, awak tengok buku muka surat 17. Okey, nampak tak masadirul al-asliyah lil hadis? Lepas tu kullu kitab au rawahul muallif al-hadis bi asanidihi. Okey, tapi au kutub allati yarwi fiha muallifuha al-hadis bi asanidihim. Sama je dia punya ta'arif dia. Okey, Ustazah baca sekali lagi, awak bariskan. Ta'arif tu penting. Kullu kitab, setiap kitab, setiap kitab rawahu muallifuhu al-hadis bi asanidihim, yang mana diriwayatkan oleh pengarangnya. Muallif ni pengarang hadis tersebut dengan sanadnya.
Okey, itu takrif yang pertama. Au, maksudnya awak boleh ambil lah mana salah satu takrif yang mudah untuk kamu. Kutub allati yarwi fiha, ataupun dia sebuah kutub, buku yang yarwi fiha, yang diriwayatkan oleh muallif, oleh pengarangnya, al-hadis bi asanidihim, oleh pengarang hadis tersebut dengan sanadnya. Okey, dapat sama je maksud dia. Contoh dia, kan? Contoh dia, misal kutubus sittah. Kan? Kutubus sittah, yang mana kutubus sittah ini, kutubus sittah ni apa benda? Ustazah bagi kerja sekolah. Kutubus sittah ni apa? Sahih Bukhari, Muslim. Apa? Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Majah. Ya, maksudnya bila kita sebut kutubus sittah ni, apa tu namanya, kamu boleh faham. Imam Bukhari, Sahih Bukhari tu dikarang oleh Imam Bukhari, betul tak? Imam Bukhari sendiri yang karang Sahih Bukhari tu. Kan? Dan di dalam kitab Sahih Bukhari tu, dah tengok belum kitab Sahih Bukhari? Dah tengok ke belum? Siapa dah tengok buat icon good? Dah tengok dah? Okey. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kan? Apa tu namanya, kitab-kitab tersebut, kitab Sahih Bukhari dalam dia ada sanad hadis dulu, haddatsana fulan, an fulan, an fulan. Lepas tu baru ada matan dia, betul kan? So maksudnya setiap hadis yang mana dalam kitab tersebut, dia ada sanadnya dan matannya. Kan? Tu dia kata, misal kutubus sittah. Yang ni pernah keluar soalan midterm Dia tanya, apakah contoh masadir al-asliyah? Ini masa yang saya mengajar dulu. Masa tu soalan subjektif. Dia tanya, apakah contoh masadir al-asliyah? Berikan 3 contoh. Kan, kutubus sittah, ataupun awak tulis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi. Boleh juga, tapi masa tu dia tak nak macam tu. Dia nak al-hadis satu, akidah satu, tafsir satu. So kena ingat satu-satu masa tu. Sem lepas soalan objektif, dia keluar soalan sem lepas dia keluar macam ni. Dia bagi Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, lepas tu Jami' At-Tirmizi, macam tu lah. Lepas tu dengan satu lagi dia bagi Tuhfatul Ashraf. Kesemua berikut, tapi bahasa Arab lah. Kesemua berikut adalah merupakan kitab Masadir Al-Asliyah illa. Macam ni. Faham tak? Dia, sebab bila objektif dia akan bagi macam tu lah. Sebab bila objektif, Ustazah kata bila soalan objektif dia sebenarnya lebih susah. Sebabnya awak kena baca satu-satu. Dia akan tanya soalan yang detail, perinci sikit. Kalau subjektif dia lebih mudah lah. Tapi tak apalah. Kan? So hadis ni, okay, dia ada untuk kitab Masadir Al-Asliyah ni dia ada 6 kategori hadis. Kalau hadis ni kutubus sittah, wal muwatta Imam Malik, wa musnad Imam Ahmad wa ghairiha. Lepas tu akidah, misal al-iman li Ibn Abi Shaybah. Okey, lepas tu at-tafsir, kitab tafsir, misal tafsir Ibn Jarir wa tafsir Ibn Abi Hatim. Lepas tu al-fiqh, misal kitab al-um li Syafi'i. Maksudnya kalau ustazah satu kitab ni awak hafal satu, kecuali yang hadis kena hafal banyak. Yang akidah ni hafal satu, yang tafsir ni hafal satu, yang fiqh ni hafal satu, usulul fiqh ni hafal satu, tarikh ni hafal satu. Pilih satu je setiap satu tu. Okey. Macam usulul fiqh, ambil misal kitab Ar-Risalah li Syafi'i. Contoh at-tarikh, misal tarikh li Ibn Jarir. Okey. So ambil satu saja. Tak payah ambil banyak-banyak. Yang hadis dia, misal kutubus sittah. Tapi kalau contoh soalan ustazah kan, kalau subjektif, ustazah minta berikan contoh masadir al-asliyah lil hadis, awak bagi semua. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi, Sunan Ibn Majah, 6. Saya ustazah minta 3 bagi 6. Tapi semua kita hadis je. Dia tak payah 3. Dia mesti hadis, apa dia. Lepas tu akidah, apa dia. Tafsir, apa dia. Macam tu. Faham? Okey. So settle Masadir Al-Asliyah. Okey, kita buka muka surat 18. Kita tengok kitab Masadir Al-Far'iyyah. Okey. Masadir Al-Far'iyyah ni dia terbahagi kepada 2. Kan? Sebab tadi kita tengok gambar orang tu 3 kan? Sekejap. Share screen balik tadi. Ni kan? Ni kan, tadi kita cerita Masadir Al-Asliyah. Kenapa dia paling besar? Saya letak gambar dia sebab dia adalah orang yang
kitab hadis yang paling mempunyai autoriti yang kuat lah. Masadir al-Asliyah ni paling hebat kitab dia. Okey, lepas tu yang hijau ni kecil sikit. Kan? Masadir Masadir Syibhul Asliyah dulu, silap. Masadir Syibhul Asliyah. Okey, kita tengok muka surat 18 ya. Ia al-kutub allati yudhkiru fiha muallifuha al-ahadith naqlan an masadir al-asliyah bi asanidiha. Dia kata ia kitab, ia al-kutub. Ia adalah buku yang allati yuzkaru fiha, yang mana disebut oleh muallif dia, muallif al-hadis, naqlan, dengan menakalkan an masadir al-asliyah bi asanidiha, daripada masadir al-asliyah dengan sanadnya. Maksudnya macam mana? Contoh, kan kat situ kita tengok tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia mengarang kitab tafsir, betul tak? Kamu semua tahu Ibnu Katsir, betul tak? Tafsir Ibnu Katsir semua pernah baca kan? Pernah tengok. Tetapi Ibnu Katsir ni dia tak buat kitab hadis. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir tu dia ada letak syarah dia. Kita tengok kan tafsir Ibnu Katsir tu dia ada letak hadis, yang mana hadis tersebut diambil daripada contoh Sahih Bukhari dengan sanad dia sekali dia letak. Itu Syibhul Asliyah. Nampak tak? Macam mana orang buat ayat bahasa Melayu? Maksud dia macam ni. Kitab tersebut, kitab Syibhul Asliyah ni, maksud dia seorang pengarang dia menghasilkan sesebuah kitab yang mana dia meletakkan hadis dengan sanadnya daripada sumber asliyah. Contoh dia macam tafsir Ibnu Katsir kan, Imam Ibnu Katsir dia buat kitab tafsir, dia letak hadis dalam tu kan, dalam tafsir Ibnu Katsir tu. Tapi hadis tu bukannya daripada Imam Ibnu Katsir, dia ambil hadis tu daripada Imam Muslim contohnya. Dan Imam Muslim dia quote Imam Muslim tu dengan sanad dia. Hadatsana fulan an fulan an fulan, apa tu dengan matan dia sekali. Maksudnya macam tu. Faham tak? Macam tu juga dengan Tuhfatul Ashraf lil Mizzi. Nanti kitab Tuhfatul Ashraf ni kita belajar. Dia merupakan kitab hadis. Tetapi Imam Mizzi ni dia tak buat hadis. Dia bukan pengarang hadis. Dia ambil hadis daripada Imam Bukhari, dia ambil hadis Imam Muslim, Imam Tirmizi. Lepas tu dia letakkan dalam kitab dia. Maksudnya dia copyright orang punya tapi dengan sanad dan matan. Dia bukannya ambil matan sahaja. Okay, faham? Nakib faham Nakib? Faham Okay, faham buat good. Okay, bagus. Okay, lepas tu masadir ghairul asliyah. Okay, masadir al-asliyah, ghairul asliyah. Tadi asliyah, Syibhul Asliyah ni dengan ghairul asliyah. Ya, al-kutub, dia adalah kutub allati yudhkiru fiha muallafuha al-hadis naqlan an masadir al-asliyah biduna asaniduha. Okey, tadi nampak tak? Dia beza sikit je. Kalau asliyah, Syibhul Asliyah, an masadir al-asliyah bi asanidiha. Tetapi ghairul asliyah, naqlan an masadir al-asliyah biduna asanidiha. Tanpa dengan sanad. Nampak tak? Dibeza biduna. Dia tambah kalimah tu sahaja. Yang mana ghairul asliyah ni dia adalah kitab yang dikarang oleh seseorang pengarang. Dia meletakkan hadis tetapi dia tak letak sanad dalam tu. Dia letak matan sahaja. Banyak kan kalau kita jumpa buku-buku kan. Itu adalah kitab ghairul asliyah. Contoh dia Riyadhus Salihin li Imam Nawawi. Imam Nawawi ni siapa? Imam Nawawi. Siapa boleh jawab? Buka suara. Siapa boleh jawab? Imam Nawawi ni siapa? Ulama mazhab Syafi'i. Masya Allah. Canggih sangat tu. Jawapan yang lebih mudah. Cepat. Ustazah bagi awak pergi sekolah tau. Dalam pergi sekolah tu ada jawapan dia. Siapa Imam Nawawi ni? Imam Nawawi mengarang kitab 40 hadis. 40 hadis. Okey, lagi? Ya Ulumuddin orang Syafi'i. Okay, siapa? Apa lagi? Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Ya Ulumuddin. Syarah Sahih Muslim li Imam Nawawi. Kamu. Syarah Sahih Muslim. Kan? Awak cari tak kita syarah susah-susah cari? Kan saya kata itu ada nanti di sekolah kamu tu. Kan? So Imam Nawawi ni, nak cerita lah ni.
Kan Imam Nawawi ni masa dia makamnya dekat Syria. Saya ingat masa saya dekat Syria dulu saya pergi ziarah makam Imam Nawawi kan. So makam Imam Nawawi ni Imam Nawawi ni hidup dia sekejap, tetapi beliau ni boleh menghasilkan banyak sangat buku. Hebat tak hebat, barakah tak barakah waktu beliau ni, sebabnya syarah Imam Sahih Muslim panjang kan. Ni Imam Nawawi. Lepas tu Riyadhus Salihin lagi. Lepas tu kita hadis 40 lagi. Okey, banyak kan? Okey, tetapi dia nak cerita kat sini Al-Masadir Ghairul Asliyah ni. Riyadhus Salihin, siapa pernah baca kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi ni, beliau menulis kitab Riyadhus Salihin. Dalam tu ada hadis Imam Nawawi. Sebab dia memang tukang syarah hadis, tapi metod dia dalam penulisan Imam dalam Riyadhus Salihin ni, dia meletakkan matan sahaja, dia tak letak sanad. Bila dia quote hadis, dia hanya meletakkan matan sahaja, dia tak letak sanad dia sekali. Itu beza dia. Yang atas tu dia letak sanad hadis dengan matan, macam contoh Imam Ibn Katsir. Tapi Imam Nawawi dia letak matan je. So kita sendiri kena cari hadis ni siapa, imam mana yang riwayatkan. Imam Malik ke, Imam Ibn Majah ke. Nampak tak beza dia? Okay, so dekat situ. Ataupun Bulughul Maram, Imam Ibn Hajar. Siapa Imam Ibn Hajar? Siapa boleh jawab? Imam Ibn Hajar. Ini ada dalam kerja sekolah kamu juga tau. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa? Ya Allah, buat ke tidak kerja sekolah ni? Sebab tu saya suruh buat. Dia jawab buat, kamu boleh jawab saya tanya ni. Tak dengar. Hanis Radhi. Tak dengar. Apa awak jawab? Syarah Sahih Bukhari. Kan, Fathul Bari fi Syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Orang yang sama, tetapi Imam Ibn Hajar ni pun ada banyak kitab. Salah satunya yang tadi itulah, kan, Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibn Hajar. Tapi Imam Ibn Hajar ni dia buat lagi satu kitab lain yang nama dia Bulughul Maram. Bulughul Maram ni masyhur kan? Siapa yang pergi masjid selalu ada kuliah-kuliah baca kitab Bulughul Maram ni. Min Adillatil Ahkam li Ibn Hajar. Dalam kitab Bulughul Maram ni, Imam Ibn Hajar walaupun dia seorang perawi hadis, tapi dalam kitab ni beliau meletakkan matan hadis sahaja tanpa meletakkan sanad hadis. Okey. So sekarang ni bila awak jumpa satu-satu kitab, awak dah boleh identify. Ni kitab Ghairul Asliyah. Ini kitab Syibhul Asliyah. Faham tak? Sepatutnya dah macam tu. Ni nak bagi kerja ni. Kejap lagi ni, tengok banyak tak faham ni. Dia nak test student ni faham tak faham saya mengajar, saya bagi homework kat kamu je. Okey, nanti kita bagi kerja. Okey, so kita tengok dekat muka surat 19. Okey, Aqsam Al-Masadir fil Hadis ada dua, Masadir Al-Asliyah dengan Masadir Al-Far'iyah. Okey, Masadir Far'iyah ni furuk, Far'iyah ni cabang lah. Kan, Syibhul Asliyah dengan Ghairul Asliyah. Okey, saya tahu kena ingat. Okey. Yang ni saya pernah keluarkan apa tu namanya? Okey, lepas tu Sifatul Azwu min Masadir Al-Asliyah. Okey, ni ada dalam slide share balik dalam slide. Okey, kita belajar sampai pukul 12, lepas tu kita take 5. Lepas tu kita sambung balik tahu kamu penat. Aku penat kalau pagi-pagi bekerja pergi kuis tau, kuliah tutorial, lepas tu patah balik rumah. Okey. Sekejap. Okey, so Sighatut Ta'bir Al-Azwu an Okey, tahqiq ni pernah buat soalan Ustazah yang buat soalan ni. Ustazah tanya. Ustazah bagi matan hadis. Lepas tu Ustazah tulis Imam Muslim lah, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Macam mana nak sebutkan benda tersebut? Okey, maksudnya kalau hadis tu dia kata min masadir al-asliyah, bila hadis tersebut daripada sumber yang asliyah, kita kena sebut akhrajahu aw rawahu. Itu cara menafalkan. Okey? Akhrajahu aw rawahu. Senang je soalan dia, satu markah kot. Lepas tu salah. Rugi Zazannya kalau Imam Muslim nak cakap apa? Akhrajahu. Kalau Imam Bukhari akhrajahu aw rawahu, samalah. Kan? Dia kata itu untuk masadir al-asliyah. So kalau awak tengok dekat muka surat 19 tu al-azwu kan, nampak tak? Dekat sini. Dekat sini kan. Yang kan mula-mula Sighatul Azwul Hadis ila masadirihi.
Siratul azwu min masadir al-asliyah. Al-azwu al-ijmali. Kan? Misalu, akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi aw rawahu an-Nasa'i fi sunanihi. Highlight yang tu. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi aw rawahu an-Nasa'i fi sunanihi. Itu je Sazana. Okay, so awak kena ingatlah. Maksudnya andai kata imam yang masadir al-asliyah, cara nak nakal dia mesti rawahu atau akhrajahu. Maksudnya nanti bila kamu buat pembentangan, kan kamu takhrij hadis kan? Hadis ini akhrajahu al-Bukhari ataupun akhrajahu at-Tirmizi. Kamu salah sebut tu tolak markah. Kan sebenarnya awak dah belajar cara nakal dia. Senang je kan? Okey, lepas tu dah habis. Awak tengok muka surat 20. Okey, dia kata amma siratul azwu li masadir al-far'iyyah. Okey, untuk masadir far'iyyah tadi kita ada syibhul asliyah dengan ghairul asliyah. Kedua-duanya kita ambil wala yajuz istikhdam kalimatil akhrajahu aw rawahu. Tidak boleh kita guna akhrajahu aw rawahu. La yajuz. Tidak boleh lah. Bal yastakhdimu kalimah zakarahu aw awradahu. Dia kata kita kena sebut zakarahu au awradahu. Dinyatakan ataupun diriwayatkan, kan maksudnya macam itulah. Tapi kalau kita bahasa Melayu ni semua riwayat dia, tapi bahasa Arab ni dia ada, bayangkan lafaz ni je ada 4. Berbeza kan, tapi kalau kita samalah. Tak ada beza pun. Kan? Okey. So settle yang ni. Faham semua? Faham Okey, buat ikon faham. Okey, sekejap Zaza nak pergi ambil ni laptop Zaza bateri ni. Sekejap. هل المصادر موضوع بالمصادر الفرعية؟ يعني تجاه أصلية الآن. صغيرة سيرة موضوع من مصادر أصلية. خرج الرواية في الصحيح أراه الثاني Nasa'i fi sunnahim. Okey. So dah habis yang tu, sekarang kita masuk muka surat 21. Okey, masuk muka surat 21. So kita Ustazah tak ajar semua, ajar sikit-sikit je. Jenuh lah nak belajar semua kan. Okey, muka surat 21 kita belajar nasya'at ilmi takhrij al-hadis. Sebelum tu, darajatul hadis min haisul qabul wal rad. Ini pun sambungan. Ini tadi masadir. Terbalik ada. Okey, darajatul hadis min haisul qabul wal rad. Kan? Ini sambungan ta'rif takhrij hadis kan. Apakah menentukan darjat hadis sama ada min haisul qabul wal rad, sama ada ia diterima ataupun ditolak. Yuqsadu biha martabatul hadis. Yang dimaksudkan kat sini adalah martabat hadis min haisu sihhatihi, min haisu sahihihi dalam buku au hasana au dha'ifa au mawdu'ah. Kan, sama ada bila sebab ini adalah ending untuk kamu belajar takhrij hadis. So bila awak belajar takhrij hadis nanti, insya-Allah sepatutnya by minggu ke-4 Ustazah dah bagi dekat awak, seorang dapat seorang akan dapat 2 matan Ustazah akan bagi masa tu, Ustazah akan bagi dalam tutorial. Seorang akan dapat 2 matan, awak kena takhrijkan hadis tersebut dan awak kena menentukan sama ada hadis itu sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun maudhu' berdasarkan takhrij yang kamu buat. Okey. So nanti minggu depan kita akan test dulu, kita buat pakai hadis-hadis yang mana ada. Nanti Ustazah akan bagi sorang-sorang, Ustazah akan buat list nama semua buku hadis. So masa tu orang boleh buat assignment. Okey. Sekarang ni kita dah belajar nasya'at ilmu takhrij hadis. Maksudnya macam mana kemunculan takhrij hadis. Okey. So ada 4 poin je daripada 2 perenggan yang panjang ni, kita tak ambil semua, kita ambil sikit je. Okey. Muka surat muka surat 21 yang perenggan pertama tu. Okey.
Okey, al-mustakhrij hadis lam yakun al-muslimina bihajatin masatun ilaih. Okey, al-mustakhrij hadis lam yakun al-muslimina bihajatin masatun ilaih. Dikata pada waktu zaman Rasulullah dulu, al-mustakhrij ini lam yakun lil muslimin. Maksudnya orang muslim masa ni tidak berhajatkan kepada ilmu takhrij hadis. Wa zalika silatuhum al-wasiqah bi masadir sunnah al-asliyah. Kan? Sebabnya pada waktu ini para sahabat semua mereka berpegang wasiqah yakin dengan sumber sunnah yang asli. Sebabnya hadis ni Rasulullah bagi kat sahabi, betul tak? Lepas tu para sahabat ni dia hafal. Sebab tu kekuatan hafalan para sahabat dengan kita ni jauh beza. Kan? Diorang semua hadis dia hafal dengan sanad-sanad sekali kan. Jelas sanad masa tu Rasulullah adalah. Kan? Even zaman tabi'in pun mereka juga hebat kan. Mereka boleh ingat sahabi-sahabi yang mana semua dia boleh ingat. Semua dia hafal lah. Okay. So dia kata sampailah, dia kata alafal ulama kitaban dzakaru fiha. So ambil yang dekat slide ni ya. Alafal ulama kitaban dzakaru fiha nususan min al-hadis duna azwaha ila makhrijiha aw bayan darajatiha. Kalau dekat buku kamu baris yang kedua, alafal min al-ulama kutuban. Nampak tak? Dekat buku tu dzakaru fiha nususan min al-hadis duna azwaha ila mukharijiha atau bayan darajatiha. Dan sampailah tiba-tiba alafal ulama selepas zaman berlalunya zaman sahabi, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Kalau kita belajar sejarah ulumul hadis kan, masa kurun yang keempat ke macam tu kan, kurun keempat ke kelima, masa tu dah banyak kitab-kitab yang keluar. Jadi masa ni para ulama ini mengeluarkan buku, banyak hasil kitab, tetapi tidak ditetapkan. Maksudnya hadis ni sebenarnya daripada siapa? Duna azu ila makharijat. Tidak menyebut sumber yang tempat dia yang sebenar, au bayan darajatnya, ataupun menerangkan darjat hadis tersebut. Maksudnya dalam buku tu mungkin para ulama dia hanya letak hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan matan. Maksudnya dia menjadi ghairul asliyah lah. Maksudnya macam tu. Maka di sinilah munculnya ilmu takhrij hadis. Okey. Mula-mula first masa zaman sahabi, zaman tabi'in, zaman tabi'in, mereka tidak memerlukan lagi kitab hadis. Jadi lam yakun al-muslimina bihajatin masatun ilai wa dzalika li salahatihim al-wasiqah bi masadir as-sunnah al-asliyah. Sebab mereka berpegang dengan sumber yang asli. Alafal ulama kitaban. Okey, lepas tu barulah para ulama ni setelah beberapa kurun mereka membuat kitab, tetapi dia menyebut hadis tanpa menakalkan hadis itu daripada siapa dan menerangkan kedudukan hadis tersebut. Sebab kalau kamu belajar ulumul hadis, masa tu ni belajar Quran Sunnah kalau semester 4 dia orang belajar hadis maudhu'. Hadis maudhu' terjadi masa kematian Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman zaman sahabi lagi. Masa tu dah bermulanya hadis maudhu'. Jadi alafal ulama kitaban ni zaman-zaman selepas tu maksudnya dah bercampur hadis. Ada yang hadis sahih, ada dhaif, ada hasan. Jadi bila seorang pengarang kitab tidak menyebutkan martabat hadis tersebut, menjadi susahlah pada orang-orang yang akan datang. Okey. Yang macam tambah kalau macam kita lagi lah kan, tak reti. Orang zaman dulu pun dia cakap, ni martabat hadis ni macam mana? Nak amal ke tak nak amal dengan hadis tersebut? Okey, lepas tu masa di sinilah bermulanya ilmu takhrij hadis. Okey, lepas tu tengok perenggannya. Perenggan yang pertama baris yang second last. Hatta yahathu an-nas ala talab al-hadis min masadiriha al-asliyah. Nampak tak? Hatta yahathu an-nas ala talab al-hadis min masadiriha al-asliyah. Fayu'rafu asaniduha wa ikhtilaf al-faziha. Okey, sehinggalah manusia ni masa tu orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bidang hadis ni mereka menggesa kan untuk hadis ni
dinakolkan, maksudnya diletakkan sumber dia yang sepatutnya. Fa yu'rafu asanidiha wa ikhtilaf alfaziha. Maka diketahuilah sanad dia tersebut dan sekiranya dia berbeza lafaz dia. Maksudnya macam mana cerita? Apa tu namanya? Dan dia perlu cari kat mana buku tersebut. Kan maksudnya kalau ada sampai satu zaman tu kalau kita belajar, ni saya cerita je lah. Apa tu namanya? Kan kalau masa tu saya ajar hadis maudhu kan, dia orang kata para sahabat ni bila sebut je, siapa sebut je apa namanya, qala Rasulullah, semua apa dia, tu dia, semua macam ternanti-nanti apa benda yang sahabat orang ni nak riwayatkan. Kan dia kata semua meletakkan telinga-telinga mereka dan mata-mata mereka semua macam pandang orang tu bila sebut qala Rasulullah. Tetapi sampai satu zaman yang masa tersebarnya hadis palsu ni, dia orang cakap dalam buku tu lah saya baca kan, dia kata bila dengar je macam tu, dia akan tanya, siapa yang riwayatkan hadis ni? Siapa nama perawi bagikan sanad bagi hadis ni dulu. Kalau ada sanad baru kami ambil. Kalau tak ada sanad kami tak nak ambil. Sebab dia orang takut tu hadis maudhu. Macam itulah. Okay, jadi nak cerita ya. So masa tu dah muncullah kitab takhrij hadis, hasun nas ala talab al hadis min masadiriha al asliyah. So manusia ni menggesa supaya hadis ini diletakkan di pada sumbernya. Maksudnya nak tahulah fayu'rafu asanidiha, maka kita akan ketahui sanad dia wa ikhtilaf alfaziha kan, dan maksudnya dan apa yang beza dari sudut lafaz tu kan. Sebabnya ada hadis kalau awak tengok so saya ingat saya lepas saya mengajar dulu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, betul tak? Biasa dengar kan, kamu yang hafal Quran ni lagi lah kan. Tapi dia ada apa namanya, ada matan dia berbeza sikit. Khairukum man 'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu wa darasahu, macam itulah. Dia berbeza dari segi kalimah belakang dia. Lepas tu masa tu student Ustazah, kita nak ambil yang mana ni? Betul Ustazah baru tahu dia ada banyak kan. Maksudnya walaupun kita makruf dengan yang tu je, tapi sebenarnya dia dalam sanad tu, Imam Bukhari punya sanad, dia punya lafaz dia lain. Yang lain, yang imam lain lafaz dia lain. Kenapa macam tu? Kan, maksudnya macam tu lah. Sa'aba alaihim okay, kita tengok balik point yang last ni. Lepas ni kita take 5. Sa'aba alaihim ma'rifatul mawadi' al-hadis allati istashhada biha al-musannafun fil ulum asy-syar'iyyah wa ghairiha. Okey, yang ni dalam buku ni, dalam buku kamu perenggan yang kedua, baris yang kedua. Fasa'aba alaihim. Hina izin ma'rifatul mawadi' al-hadis. Soal ni susah. Dia kata kalau tak ada buku takhrij hadis ni, susahlah untuk kita nak mengetahui mawadi'ul hadis, kedudukan hadis allati ustushhida biha al-musannafuna fi ulum asy-syar'iyyah wa ghairiha, yang mana yang telah digunakan oleh pengarang-pengarang kitab di dalam ilmu syariah dan yang lain-lain. Sebabnya awak belajar fiqh, dalil ni berdasarkan hadis dan Quran. Awak belajar apa lagi? Tafsir, belajar hadis tu memang kan. Awak belajar akidah, belajar apa, semua dia kembali kepada hadis dan Quran kan. Jadi dia kata kalau tak diletakkan, kalau tak ada ilmu takhrij hadis ini, maka susahlah dia nak tahu sumber asal tu. Maksudnya seseorang ulama itu dia bersumberkan hadis yang sahih ke hadis yang tak sahih. Okey. Faham? Sekejap. Okey, sekejap, stop jadi. Okey, so 11:59. Okey, kita nak take 5 sekejap. Okey, so Ustazah buka untuk soalan. Ada apa-apa nak tanya untuk yang tadi kita belajar? Sebab lepas ni kita nak masuk lagi sikit. Kalau tak ada apa-apa, kita sambung lagi pukul 12 kan. Siapa yang belum masuk attendance, sila masuk attendance kan. Ramadan Syukri, kenapa lambat? Salah. Ashraf, lambat. Kenapa? Tiada jawapan. Salah. Terleft tak apa, jangan terlambat. Kan. Sebabnya kalau pelajar tahfiz ni dia pelik lah. Sepatutnya dia tak tidur dah, dia tasmik kan pukul 10. Kan. Salah. Tak dikami. Apa Yang dia? surat 19. Tak dengar. Surat 19 yang sirah Masjid Asliyah. Okey, buku surat 19. Cuba ulang semula.
Okey, awak tengok muka surat 19 tu, nampak tak siratul azwul hadis ila masadirihi. Okey, highlighter, keluarkan ya, keluarkan highlighter kamu. Okey, awak hanya highlight benda yang susah baca je. Kalau okey, siratul al-azwu al-hadis ila masadirihi. Siratul azwu min masadir al-asliyah. Okey, al-azwu ijmali. Okey, misalhu. Okey, kat situ misalhu, yang tu highlight kan. Misalhu akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi aw rawahu an-Nasa'i fi sunanihi. Itu sahaja. Maksudnya, dia kata cara kita nak menyebut bila kita tahu hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Abi Daud ataupun yang lain, kita kena sebut akhrajahu ataupun rawahu. Kan, nanti yang para syabab ni, kamu bagi tazkirah kat masjid, surau ke, kan? Jangan sebut apa tu, pakai bahasa Melayu diriwayatkan tu, macam diriwayatkan ni dia maksud dia general sangat awak pakai. Hadis tersebut akhrajahul Bukhari. Nampak tak belajar sikit takhrij. Okey. Settle. Okey, so muka surat 20 tu tengok amma siratul azwu lil masadir far'iyah. Okey, tapi kalau kita tahu buku tu, contoh kamu ni kan, sebabnya pelajar-pelajar tahfiz ataupun pelajar yang pengajian Islam ni, bahasa Arab ke Quran Sunnah ke, diorang ni selalu kena bagi, kadang-kadang ada yang kena baca kitab kan, takutlah bagi tazkirah ke kan. So bila contoh ajar Riyadhus Salihin kan, bila orang belajar kitab Riyadhus Salihin, dia kata awak jangan sebut ada hadis tu, awak jangan sebut akhrajahu. Nampak sangat kamu tak belajar, kenalah sebut kan, wala yajuz istikhdam kalimat akhrajahu aw rawahu. Dia kata tak boleh kamu guna kalimah akhrajahu aw rawahu, bal yastakhdim kalimat zakarahu aw radahu. Tetapi kamu kena guna kalimah zakarahu aw radahu. Ini maksud dia sama juga kalau bahasa Melayu ni diriwayatkan untuk 4 kalimah ni, tapi bila awak guna istilah yang betul, contoh ketika awak membuat pengajaran di masjid atau surau, kalau orang belajar hadis, dia kata, oh budak ni pandai ni, maksudnya dia belajar. Kan? Tapi kalau kamu diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin, Allah, dia ada markah di situ. Okey, so letaklah. Okey, kalau hadis yang dalam Riyadhus Salihin awak baca zakarahul Bukhari fi yang benda kan, itu kan. Maksudnya macam tu. Okey, faham? Dia nak beza dia punya ni je. So nanti mungkin soalan objektif Ustazah boleh buat, Ustazah bagi satu keratan. Kan? So ini kat bawah ni apa? Kan? Zakarahu ke, awradahu ke, apa ke. Macam tu lah, senang je. Dia nak sebutkan maksudnya cara macam mana kita nak melafazkan. Okey? Betul? Okay, take 5 sekejap. So nanti lepas ni kita nak belajar muka surat 22 dengan 23. Sikit je lagi. Okay, lagi 6 minit sudah masuk. Jadi kita dah habis sampai Nasyiat al-Mutakhrij. Okey, sekarang ni Musannafat fil Kutub at-Takhrij. Musannafat tak perlu. Musannafat, okey. Terus kita masuk Ahamiyah. Okey, kita masuk Ahamiyah Ulumul Hadis muka surat 23. Muka surat 23. Okey, ahamiyah ulumul hadis ni, ahamiyah al-takhrij hadis. Okey, apa kepentingan? Ni soalan, ni memang soalan best lah kan kalau keluar ni kan. Ahamiyah ada 10, tapi Ustazah tulis kat sini 6 je lah. Tapi kalau kamu nak belajar 10 pun tak apa. Kan, tapi selalunya kalau periksa tu Ustazah akan minta kamu hafal sekurang-kurangnya kalau 10, 5 lah minimum. Okey. Okey, so dia kata wa yumkinu talkhis ahamiyatu bin nuqat at-taliyah. Okey, so bila kita belajar takhrij hadis ni,
apa namanya, kita boleh kita akan dapat mengetahui beberapa benda yang kalau kita tak belajar takhrij kita tak tahu. Cumanya sekarang ni Ustazah tak boleh nak tunjuk. Kalau selalunya Ustazah ingat Ustazah ajar ni Ustazah akan lukis dekat whiteboard. Macam mana nak ni? Okey, yang pertama, tamyiz al-muhmal min ar-ruwat. Okey, tamyiz al-muhmal min ar-ruwat. Okey, nombor satu ni apa maksud dia? Tamyiz al-muhmal min ar-ruwat, dia kata kita dah boleh membezakan perawi yang tertinggal daripada sanad-sanad hadis. Kan? Sebabnya bila kita belajar takhrij hadis ni kan, kita nanti kena buat syajaratul asanid kan. Okey, lepas ni saya terangkan dia kena buat pokok. Rasulullah, macam tadi contoh gambar yang mutabaat tu kan, Rasulullah kepada sahabi, lepas tu kepada tabi'in, kepada tabi'in, lepas tu dan seterusnya. Tapi bila kalau kita tiba-tiba, macam mana saya cari gambar kan. Okey, contoh yang ni kan, Rasulullah, Ibnu Umar, Nafi', Abdullah bin Dinar. Lepas tu kita nampak perawi ni. Okey, tapi kadang kata kalau kita tak buat takhrij hadis, contoh nama Ibnu Umar ni tertinggal. Tiba-tiba Nafi' dengan Rasulullah. Mereka ini, contoh Nafi' ni adalah tabi'in. Boleh ke tabi'in berjumpa dengan Rasulullah? Tak boleh. Bila tak boleh, kita tahu, dalam sanad ni ada sanad terputus. Jadi bila sanad terputus ni, benda ni kita hanya boleh tahu bila kita buat takhrij hadis. Okey? Apa tu namanya? So baru kita tahu. Macam mana kita nak tahu Nafi' ni tabi'in? Yang ni nanti bila buat takhrij hadis, Ustazah akan, kalau awak tengok dalam KLMS kamu, Ustazah dah upload buku Kutubus Sittah. Lepas tu Ustazah dah upload juga turuk yang pertama, Mu'jam Mufahras. Nanti Ustazah bagi hadis, semua kita hadis Ustazah akan upload dalam KLMS, awak download, awak buat. Kan, lepas tu nanti nama perawi ni awak kena cari. Contoh Nafi' ni lahir tahun, Rasulullah wafat tahun bila? 13 Hijri kan? Dia kata 11 Hijri. Okey, so Nafi' ni dah 150 Hijri wafat dia. So mustahil dia nak jumpa Rasulullah. Kita akan bezakan melalui tarikh kewafatan seorang perawi ni. So kat situ kita boleh tahu. Sebabnya macam kalau awak tahu nama orang Arab ni, dia orang macam Umar bin Abdul Umar banyak kali Umar kan. Sebabnya mereka macam, atuk dia ni Umar. So dia nanti cucu cicit nanti dia bagi balik nama Umar. Sebab nak mengambil keberkatan nama satu orang kan. So tapi bila kita ada syajaratul asanid ni, bila kita buat takhrij hadis, kita akan tahu, walaupun Nafi' ni ada banyak, tapi Nafi' ni adalah tabi'in. Macam tu. Okey? Okey, lepas tu yang kedua. Okey, kita balik kepada tadi kan. Maksudnya yang pertama ni kita tamyiz al-muhmal min al-ruwat. Kita tahu perawi yang tertinggal ataupun perawi yang tidak lengkap pada sanad tersebut. Nama yang tak lengkap. Apa itu yang perawi tertinggal? Ta'yin al-mubham fi sanad al-hadis atau fi matanihi. Ta'yin al-mubham fi sanad al-hadis atau fi matnihi. Menentukan perawi yang mubham. Mubham ni samar-samar ataupun tidak jelas lah. Fi sanad hadis ataupun pada matanya. Macam tadi, macam Ustazah sebut. Mubham ni macam mana? Contoh dia kata hadis tersebut disebutkan ar-rajul. Rajul, seorang lelaki. Siapa lelaki tu? Faham tak? Kita tak tahu pun. Macam mana nak cari lelaki ni? Kan mubham. Kan? Maksudnya dalam sanad ni ada mubham ni. Siapa ar-rajul ni? Itu satu. Ataupun contoh lagi, dalam tu disebut macam tadi, Nafi'. Nafi' ada banyak kot. Kalau awak buka kitab Kutubur Rijal, Nafi'. Mana satu Nafi' ni? Kan? Maksudnya kita tahu perawi yang bila tak, tapi ada setengah hadis, kalau tengok setengah sanad disebut Muhammad bin Zaid bin apa disebut. Itu tak ada masalah, itu bukan mubham. Tapi yang mubham ni bila disebut satu nama je. Umar, Sufyan, Nafi', kan? Maksudnya perawi itu sama-sama. Kalau dia pakai ar-rajul, an-syekh, tak ada nama lagi, ragu-ragu. Siapa kan? Maksudnya kita boleh dengan belajar takhrij hadis, kita akan dapat kenal perawi yang tak dikenali itulah.
Okey, tamyiz ba'd al-'illah allati tulhaqu bi ba'd al-hadis. Tamyiz ba'd al-'illah. 'Illah ni apa? Sebab Cacatan. Kan, tamyiz dapat, oh tak ada hijau ni. Ya, tak cukup. Tamyiz ba'd al-'illah dapat dapat membezakan apa tu ba'd al-'illah tulhaq bi ba'd al-hadis. Maksudnya bila kita buat, kita dapat bezakan ada tak hadis ni ada cacat tak dengan hadis yang lain. Okey, maksudnya contoh tiba-tiba sanad macam mana cerita ada cacat ni mungkin dari segi bibang dalam hadis, maksudnya pada sanad tersebut pada matan dia ada tambah. Okey, macam contoh hadis mutawatir kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Okey, bayangkan kalau Ibn Hajar kata Ibn Hajar kata hadis ini sampai 100 orang perawi yang meriwayatkan dengan matan yang sama, lafaz tu sama, 100 perawi semua baca lafaz sama. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Tapi ada seorang tu diriwayatkan, perawi yang ke-101 tu diriwayatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudilla bihin nas falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Dia tambah kalimah. So 100 lawan dengan 1, mana yang menang? Mestilah 100 kan? So kita tahu, oh hadis ni ada cacat, dia ada tambah. Kenapa hadis ni dia ada tambah? Oh, bila kita cek, oh perawi dia tersilap masa menerangkan hadis, maka ini adalah di antara hadis palsu. Maksudnya macam tu, nampak tak? So bila kita buat takhrij ni, kita boleh tahu. Sebab kita tahu, nanti Ustazah bagi kamu hadis kan? Bila awak bagi hadis, okey Ustazah, masa tu awak akan cakap, Ustazah, hadis ni ada dalam ni lah, tapi kalimah dia berbeza sikit lah Ustazah. Ustazah ni, kan kamu dah pening. Macam mana ni Ustazah? Kan, masa tu awak tahu. Masa ni baru awak akan menjadi tamyiz ba'dal 'illah allati tulhaq bi ba'dil hadis. Maksudnya awak boleh bezakan. Kan, macam contoh, matan yang ni ada kat Sahih Bukhari, ada satu lagi matan ni ada dekat Sunan, bukan Sunan Sittah ni, Sunan yang lain-lain ni. Yang mana tu kita nak ambil? Kita ambil lah yang Sahih Bukhari ni, sebab yang Sahih Bukhari confirm yang sahih. Maksudnya yang tu ada illah, ada cacat dia hadis tersebut. Mungkin perawi dia lupa ke, apa ke, kan? Betul. Ma'rifatun az-ziyadah fi alfaz al-hadis. Oh, yang ni, alamak, tadi contoh yang ni. Ma'rifatun ziyadah fi alfaz al-hadis wal hukum 'alayha. Illah ni dengan ziyadah tadi sama lah. Maksudnya yang tadi kita tahu hadis tersebut ada cacat. Yang ni ma'rifatun ziyadah. Kita tahu ada ziyadah, ada pertambahan pada lafaz hadis dan hukum 'alayha. Ni macam tadi juga. Ataupun dia boleh jadi apa lagi contoh hadis ada hadis yang ada illah ni, ada ziyadah tapi yang man kadzaba alayhi muta'ammidan tu memang masyhur lah. Kan, sebab dia hadis mutawatir, tiba-tiba datang hadis liyudilla bihin nas. Kan, maksudnya awak boleh tengok. Okey, contoh ma'rifatuz ziyadah ataupun perbezaan hadis kan. Kalau contoh kita selalu baca hadis ni, bunyal islamu ala khamsin, betul tak? Tiba-tiba ada orang semua perawi hadis sahih ni, bunyal islamu ala khamsin, tiba-tiba ada orang baca bunyal islamu ala sittin. Menang pula. Kan, so kita tahu ni ada perubahan lafaz pada hadis tersebut, kan, atau ketambahan. Masa dia pun kita tahulah, oh hadis ni salah. Maka hukumnya hadis tu disebut dia tolak. Okey, faham Okey, lepas tu ma'rifatul ruwat al-hadis wa tamyiz halahum fil jarh wa ta'dil. Kita boleh mengetahui ruwat al-hadis, keadaan perawi, setiap seorang perawi ni, dan membezakan kedudukan mereka di dalam jarh wa ta'dil. Mana jarh wa ta'dil ni? Contoh dia macam ni. Okey, Rasulullah, kan, hadis ni Rasulullah riwayatkan pada Ibn Abbas dan Abu Hurairah. Okey, al-jarh wa ta'dil ni lah yang nanti awak kena guna kitab Kutubur Rijal ni. Contoh Ibn Abbas ni, al-jarh ni celaan, at-ta'dil ni ujian. Maksudnya apa yang kalau dalam kitab Tahzibut Tahzib, Taqribut Tahzib, kitab takhrij tu, dia akan beritahu Ibnu Abbas ni merupakan anak kepada Sayyidina Abbas, yang mana beliau ni seorang perawi yang siqah. Kamu kena faham definisi siqah ni apa menurut ahli hadis. Sebab semalam Ustazah meeting geran, kita orang buat geran pasal hadis lah. Kita orang nak bina Syajaratul Asani. Maksudnya awak tekan je, nanti keluar pokok-pokok. Senang, tak payah nak draw sendiri lah. Jadi kita orang deal dengan orang sains lah, orang teknologi FSTM. Ni cerita lah.
So bila kita cakap perawi sikoh, dia tak faham, dia tengok dah lama kita asyik sebut perawi sikoh, dia pun tanya sebenarnya dia apa sikoh tu. Saya faham sikoh tu masa kat sekolah saya dulu, dia kalau jalan dia duduk je. Lepas tu kalau apa tu, dia tak lecturer cakap apa-apa dia tak engkar, jenis ambil nawak atau nak, macam itulah dia faham definisi sikoh kan. Tapi saya tak, tak. Untuk hadis ni, sikoh ni adalah mereka yang sangat dipercayai. Seandainya perawi tersebut dilabelkan sikoh ke sikoh gila kan, maksudnya perawi tu tak diragui lagi. Maksudnya tak ada dah nak dia ni hafalan ni bagus ke tak oh dia ni soleh ke tak. Bila sebut sikoh je, dia ni confirm terbaik TikTok kalau 10/10. Kalau markah tu. Abu Hurairah perawi sikoh, confirm tak diragui lagi. Kan, maksudnya macam tu. Berbeza dengan definisi orang Malaysia sikoh tu lah. So bila orang belajar kitab hadis, contoh Ibnu Abbas, Abu Hurairah sikoh. Tiba-tiba nanti ada dekat Yazid ni muttahim bil kazib, dia tuduh berdusta, contohlah. Kan, dia tuduh berdusta. Maksudnya perawi ni ada kecacatan pada dia. Ada al-jarh wa al-silahan. Maksudnya perawi ada ulama kata dia ni muttahim bil kazib sebab apa? Sebab dia ni masa hidup dia dia suka cakap bohong. Banyaknya. Apa tu maksudnya dia suka cakap bohong. Dia suka cakap bohong dalam kehidupan seharian dia. Tapi dia tak cakap bohong dalam hadis, tetapi dia digelar juga perawi yang muttahim bil kazib. Okey. So apa tu namanya, itulah al-jarh wa ta'dil. So nanti bila awak buat kalau ustazah suruh buat takhrij tu, awak kena tulis kat sini. Awak tengok dalam kitab ni sikoh, suduk. Dia ada istilah-istilah hadis dia kan. So kamu nampak so perawi ni semua sikoh. Kalau semua perawi sikoh, selalunya sanad dia sahih. Dia maksudnya macam itulah dengan cerita. Okey, dapat? Okey, kita kembali kepada yang tadi. Okey, lepas tu tengok ni yang seterusnya, nombor 6. Ma'rifatan darajatul hadis min al-quwwati wad-dha'if atau qabul war-rad. Dia kata bila kita buat takhrij hadis ni, kita boleh mengetahui kedudukan hadis tersebut. Sama ada darajatul hadis ni, kedudukan hadis tersebut min al-quwwati wad-dha'if. Maksudnya hadis ni kuat ke lemah. Kuat ni maksudnya sahih lah. Kalau lemah ni maksudnya hadis dhaif, hadis maudhu. Ataupun qabul war-rad. Hadis tersebut diterima ke ditolak? Bila kita belajar takhrij hadis baru kita tahu. Kan? Okey, so cukup 6 ke nak 10? Nak 6 ke 10? InsyaAllah cukup dah. Tapi nak terangkan benda dia. Apa dia? Nak 6 ke 10? 6. Okey, 6. So baca bagi sampai cair lah 6 ni okey. Lepas tu kita belajar syurut al-mukharrij. Syurut al-mukharrij. Ni syarat-syarat nak menjadi pentakhrij hadis. Ni. Kamu kena ada ni. Kan kamu nak jadi pentakhrij hadis ni kan? Ramadan pergi mana? Tiba-tiba keluar gambar dia lari tu. Apa tu namanya? Tekan. Okey. Awak dah belajar ni kan dengan saya kan? Saya rasa masa ni dia tak drop lagi. Jadi dia dah belajar dulu. Okey. So yang dia ada 5 syarat. 5 syarat. Yang pertama, an yakuna lahu syai'un fil ilmam, an yakuna lahu syai'un min al-ilmam bi tariq at-takhrij al-hadis wal mazaya wa uyubaha. Mestilah seseorang itu menguasai min ilmam bi tariq at-takhrij, menguasai jalan-jalan takhrij hadis dan kelebihan-kelebihan setiap turuk tu dan kelemahan-kelemahan setiap turuk tu. So mesti awak kena tahulah. So saya ingat lagi, saya dulu belajar takhrij, tapi dia macam, sebab ni macam kamu dalam terjemah tu tak, saya dulu belajar lecturer tu cakap Arab dia. Saya ni kelip apa benda dia cerita sebenarnya ni kan. Tapi saya pandai. Mula-mula tu pandai lah tengok kitab. Okey, aku kena tengok kitab ni semua saya boleh buat. Tapi saya tak faham apa turuk dia. Sampailah nak periksa masa tu, keluar kawan tanya, baca soalan saya lepas kan, apakah turuk takhrij hadis? Tengok, ada ke? Boleh pula tanya dekat kawan, ada ke?
Nak katanya dah siap dah tahfiz hadis ni, tapi nama-nama turun tu Ustazah tak hafal. Main buat je, oh kitab ni tahu nak guna, kitab ni tahu kan. Nanti cakap, lepas tu masa tu dia kata, ya Allah dahsyatnya aku ni. Kan masa tu muhasabah diri lah nak cerita kan. So nak katanya awak kena ingat, turut tahfiz hadis ada 6. Awak belajar lah kat mana-mana universiti pun memang ada 6. Kan? Itu turut tahfiz hadis. Tapi masa Ustazah belajar dulu, lecturer Ustazah kata boleh guna 5 je. Yang lagi satu haram kau guna. Kan? Ya orang Arab kan semua haram. Tapi apa tu namanya, kamu ni Ustazah ajar 4 sahaja. Ustazah ajar 4 je kamu. Walaupun turut tu ada 6, Ustazah ajar 4. Yang komputer tu, yang turut yang nombor 5 tak ajar, turut yang ke-6 tu awak explore sendiri. Dan awak kena guna. Okey, tapi tak haram lah. Okey. Okey, itu yang pertama. Dia kata mestilah ayyakuna lahu syai'un minal ilma bi tariqit takhrij. Mestilah kita menguasai takhrij hadis tersebut. Wa mazayaha wa uyubiha, dan kelebihan setiap turuk tu dan juga kelemahannya. Okey, yang nombor 2, an yatahalla bis-sabri fi amaliyatit takhrij. Okey. Mestilah kita ni bersabar. Takhrij hadis ni susah, sebab tu ramai yang drop. Kan? Dan juga dan Ustazah bila hadis nak masuk dekat Ustazah, ya betul hadis ni. Ni banyak kerja ni. Ustazah tahu belajar bahasa Arab ni selalu bila banyak kerja. Tapi tiba-tiba dia nak masuk kan. InsyaAllah lah. An yatahalla bis-sabri. So mesti sabar. Bayangkan awak nak cari satu-satu hadis, awak nak buka satu-satu kitab, sangat-sangat mencabar minda lah. Macam Ustazah dulu pergi kuliah, contoh kuliah belum pukul 10, pukul 8 dah keluar rumah ni, masa tu rumah sewa kan, dekat Jordan kan. Okay, naik bas sampai sekolah, kelas pukul 11, pukul 10, okay, duduk library dulu, cari buat takhrij. Lepas tu masuk kelas, habis kelas, masuk library balik, kan, buat takhrij lagi. Lepas tu sampai pukul 5 balik rumah, beli, dapat duit beasiswa, beli kitab buat kat rumah, sambung kat rumah pula. Nak cerita dia punya banyak lah nak tengok kitab tu. Kan, nak katanya memang kalau tak sabar tu bye-bye lah. Kan, tapi dia syarat belajar takhrij hadis ni syarat wajib universiti. Nak tak nak semua kena ambil. So kena ambil lah, tapi Ustazah memang kena ambil lah nak ceritanya. Okay, kalau dekat buku kamu ni dia sambung kan, fala yakallu wala yamallu wa illa fala yakunu amalahu mutqinan. Dia kata tak boleh kita fala yakallu wala yamallu kan. Tak boleh yamullu. Tak boleh kamu putus asa dan juga kamu bosan. Kan, walaupun dia susah kan. Kamu nanti memang akan sabar sangat-sangat. Sebabnya pelajar-pelajar SEM ni dia akan sabar sebabnya awak nak takhrij, awak nak tengok kitab tu menggunakan komputer. Memang juling lah mata kamu sekejap kan. Kan, tapi sebab Ustazah upload semua kitab, awak akan tengok, awak akan cari melalui komputer. Memang kena sabar. So tak boleh putus asa dan bosan. Wa illa fala yakuna amaluhu mutqinan, tapi mestilah lakukan dengan tekun. Okey. Okey, nombor 3. Dia kata ayyakuna lil mukharrij nasibun maqbul fil lughatil arabiyyah. Dia kata mestilah seorang yang takhrij hadis ni dia mesti ada maksudnya sekurang-kurangnya dia tahu dalam bahasa Arab sikit. Kan? Lianna al-hadis wa masadiruhu kulluhu bil lughatil arabiyyah. Sebabnya hadis ni semuanya dalam bahasa Arab. So far Ustazah rasa tak jumpa lagi kitab takhrij hadis yang diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Memang kitab takhrij sekarang ni semua bahasa Arab. Jadi memang awak kena pandai baca lah juga sikit-sikit. Kan kalau tak pandai tu, tengok kamus. Kan sekarang ni pakai smartphone, install lah Translate. Kan Google Translate ke, Translate apps ke. So apa-apa awak boleh terjemahkan. Okey, lepas tu yang keempat. Ayyakuna lahu nasibun kafan fil ma'rifatil bimustalahat al-hadis. Okey, sampai situ je. Dia kata mestilah seorang perawi hadis ini dia tahu istilah-istilah hadis. Kan sebab ni subjek ni diletakkan SEM 5. Dia tak letak SEM 1. SEM 1 awak baru belajar ulumul hadis. Awak baru tahu hadis sahih li zatihi, hasan li zatihi, sahih li ghairihi. Ingat lagi tak? Nanggung tu. Kejap lagi nak tahu ni. Hadis kamu ni macam mana? Awak nak nakalkan hadis kamu ni, martabat hadis ni, awak kena ingat balik mustalah-mustalah hadis ni. Okey, dapat Okay, nombor 5, ayyakuna lahu itla' ma'qul ala kutubil hadis wa manahij ta'lifiha wa tatbiqatiha. Wa ma hiya masdar asliyah, syibul asliyah wa tak payah. Yang tu sampai
wa manahij ta'lifiha wa tibaqatiha. Sampai situ je. Okey, mestilah seseorang itu dia tahu ala kutubul hadis wal manahij. Maksudnya dia tahu kutub kitab-kitab hadis dan manhaj. Macam mana nak gunakan kitab hadis tersebut yang dikarang dan telah dicetak. Kan? Sebab contoh, kitab-kitab hadis ni dia tak sama. Dia bukannya macam contoh awak guna kamus dui bahasa. Awak nak cari perkataan menjerit. Awak guna kalimah, awak cari maksud J kan? Huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J. Okey, jerit. Kan? Tetapi kitab-kitab hadis ni dia tak sama. Dia nak mencari, kalau kadang nak cari jerit tu, jim, rota ke kan? Jim, royata ke? Dia mula dengan huruf ta dulu ke, dari belakang ke apa ke, nanti hari kita belajar. Guna bintang-bintang lah. Kitab takhrij hadis ni, dia berbeza lah dia punya cara-cara dia. Okey, boleh? Okey, ada apa-apa soalan? Sebelum nak masuk Syajaratul Asani ni. Kalau buku lama tak ada Kalau buku baru dia ada Ahamiyatul Rasam Syajaratul Asani. Okey, kepentingan melukiskan kalau tak ada soalan, sekejap, sekarang apa? Kepentingan melukis rasam Syajaratul Asani. Okey. Yang ni Ustazah, yang dia punya takrif dia ni kamu tak payah hafalah. Ustazah bagi tahu je lah. Maksudnya dalam nak buat takhrij hadis ni, dia tak habislah awak punya takhrij tu seandainya awak tidak melakukan Syajaratul Asani. Tidak buat Syajarah Asani ni ada istilah hadis dalam takhrij yang mana kita kena buat pokok hadis. Kan, maksudnya kita nak tahu yang tadi ni, mana tadi? Sekejap. Perlu cari sekejap mana Syajaratul Asani. Ni Syajaratul Asani ni. Macam ni. Ini adalah Syajaratul Asani. So nanti Ustazah bagi kamu hadis, betul tak? 2 hadis. So setiap hadis ni awak kena buat macam ni. Ni bawah ni Sahih Muslim. Contoh Imam Muslim, Imam Bukhari. Kalau awak punya ada Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada, Imam Ibnu Majah ada, 3 imam ada. Itu dia naik. Macam tu, kena satu-satu bawahi kamu. Okey? So maksudnya apa tu namanya, sebab dikata Syajaratul Asani ni adalah dikata ibarat min rusum tawdihi li bayan tariqur riwayah. Maksudnya yang ni Ustazah terang jawab tak payah ni dikata kita nak lukiskan jalan ni, nak bagi kita faham sebenarnya macam mana cara maksudnya siapa jumpa siapa cikgu siapa syekh kepada siapa di dalam takhrij al-hadis. Maksud dan kita kat sini juga kita nak semak bahawa sanad itu ittisalus sanad bainar rawi wal marwi. Maksudnya setiap sanad ni dia bersambung. Okey. So yang ni kena belajar. Dan awak kena buat. Nanti awak dapat hadis kamu, kamu kena cuba lukis. Even dekat dalam buku kamu ni pun ada latihan kan, disuruh lukis. Okey, nanti Ustazah akan bagi mana latihan yang kena buat. Lepas tu nanti awak kena buat lah. Ustazah akan buat Google Form kot. Ustazah bagi latihan ni semalam, ramai tak buat. Ustazah, this week Ustazah tukar Google Form. So awak jawab Google Form, awak reply kat Google Form tu. Okey, nanti Ustazah bagi esok insyaAllah latihan untuk tutorial minggu ni. Okey, so dia nak cerita tu je amaliyat takhrij. Okey, lepas tu manhaj at-tartib al-masadir al-hadisiyah. Okey, manhaj at-tartib masadir fil kutub al-hadis. Okey, dikata abwab ad-din. Dalam bab agama, kita tengok kitabus sahihain. Kita tengok kitabus sahihain. Kitabus sahihain ni apa? Siapa boleh jawab? Buka speaker. Muslim. Betul, Sahih Muslim. Tak ada, Sahihain ni adalah untuk kitab Sahih Bukhari wa Sahih Muslim. Sebabnya yang lain tu nama sunan kan. Kan? So Sahihain. Sahihain ni adalah kitab untuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu juga dengan Syaikhain. Syaikhan kan, 2 syekh. Dulu Ustazah tahu dia 2 syekh ni bukan 2 pakcik, tapi dia adalah gelaran untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. So kalau belajar hadis, Rawahu Syaikhan. So orang tahu dah, oh ni Imam Bukhari, Imam Muslim. Bukan diriwayatkan oleh 2 orang pakcik, bukan So orang yang belajar hadis dia akan faham istilah hadis tu. Okey. Lepas tu dia kata abwabul fiqh. Dalam bab fiqh orang akan rujuk sunan al-arba'ah. Kan? Arba'ah ni bila sunan ni kita tahulah
Jami' Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i dengan Sunan Ibnu Majah. Okey. Lepas tu Asma'is Sahabah. Asma'is Sahabah ni kalau kita nak rujuk nama kita Asma'is Sahabah, kita akan pergi kepada Musnad Imam Ahmad. Okey, ni sekadar pengetahuan je lah. So tak ada apa-apa sangat. Okey, ada apa-apa tak nak tanya sebelum Ustazah masuk apa tu namanya? Ustazah nak masuk sikit untuk turut minggu depan supaya awak boleh bersedia. Tak ada Tak ada soalan? Okay, tak ada soalan, kita masuk. Ni. Okey, ni adalah nama. Ini adalah turut takhrij. Turut takhrij ni ada 6. Okey, turut takhrij ni tak ada tak ada dalam buku. Ni kalau tengok buku surat 33. Tariq takhrij al-hadis. Turut takhrij al-hadis. Okey, yang pertama an tariq kalimatin al-gharibah atau muhimmah. Yang ni kita nak belajar minggu depan. Muka surat okey, muka surat 37 tu. Itu kita nak start belajar tu. Okey, yang ni tariq menggunakan kalimat yang gharib. Gharib ni pelik ataupun muhimmah ataupun yang penting dalam matan hadis tersebut. Okey, lepas tu dia kata tariq awal matan al-hadis. Kita takhrij hadis menggunakan awal matan. Yang ni kita kena ingat dulu awal matan dia. Awal matan dia macam contoh hadis innamal a'malu binniyat. Kan? Kita tahu awal matan dia. So boleh lah. Tapi kalau yang hadis yang tiba-tiba awak ingat tengah-tengah dia je. Contoh hadis apa yang kamu ingat tengah-tengah dia? Apa hadis? Bukan yu'min billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Guna hadis ni tak tahu kan dia punya awal matan dia. Awak tak boleh guna turun yang kedua ni. Okey. So maksudnya nanti kita akan belajar lah macam mana nak guna setiap turun ni. Lepas tu yang ketiga ni tariq maudhu' an tariqil maudhu' al-hadis. Dia menggunakan maudhu' tajuk hadis tu. Kalau contoh hadis tentang sahur. Kita tahu dah hadis ni mesti dalam bab puasa ni. Okey, nampak tak? Okey, lepas tu yang keempat ni tariq al-rawi al-a'la lil hadis. Menggunakan perawi yang paling atas, iaitu sahabi. Lepas Rasulullah sahabi. Maksudnya kita tahu hadis ni Sayyidina Umar yang riwayatkan, tak ada perawi lain. So kita boleh cari gunakan nama perawi yang paling tinggilah, maksudnya sahabi. Okey, tariq sifatil hadis. Sifatil hadis ni saya tak ajar, yang nombor 5 ni tak ajar. Okey, sebab dia susah sikit. Dan selalu awak dah boleh buat 1, 2, 3, 4 ni, insya-Allah awak dah dapat dah yang 5 tu. Okey. Dan yang keenam, an-hasub al-ali, menggunakan komputer. Yang ni masa saya belajar dulu, doktor, ingat lagi nama doktor tu, Dr. Ziyad Abu Hamad. Dia kata haram kau guna ni. Dia orang pun bila haram ni, dia macam takut sikit kan, memang tak guna langsung lah. Tapi kalau kamu sekarang, saya akan suruh kamu guna. Sebabnya awak kena belajar yang tradisional dan awak kena belajar juga yang semasa. Supaya kamu jadi lebih hebat daripada Ustazah lah. Okey? InsyaAllah kan. So, ini 6 ni kita akan belajar dalam masa 14 minggu. 6 je. Kan? Kita belajar 4 je. Kan cerita dia. Okey. Sikit je. Okey, settle. Habis. Okey, jap. Stop share. Okey, awak buka muka surat 34. Okey, so awak tengok kan tariq takhrij al-hadis. Okey, nampak tak dekat situ tulis sanad campur matan sama dengan hadis. Kan nampak tak? Dekat surat 34 tu. Gambar tu sanad campur matan jadi hadis. Kat situ. Okey. Apa tu namanya? Okey. Okey, kita sekejap saya baca balik. Sanian, tariq takhrij al-hadis. Sabaqa lana an arrafana fil fadl at-tamhidi al-hadis fil istilah. Dia kata ta'rif, dia baca balik ta'rif hadis pada istilah. Wa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw khilqiyyah. Wa yatakawwanu al-hadis min ismain. Dia kata hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada qaul, kata-kata, atau fi'al, perbuatan,
ataupun takrir, pengakuan, ataupun sifat fizikal, ataupun sifat akhlak baginda. Wayatakawwanu hadis, dan merangkumi hadis itu kepada dua, iaitu sanad dan matan. So bila ustazah sebut sanad tu boleh bayang dah. Haddatsana fulan, an fulan, an fulan. Matan tu orang membayang dah, innamal a'malu binniyat. Itulah yang paling mudah kan. So maka dia menjadi hadis. Okey. So yang ta'arif tu yang ni sekadar baca je lah. Yang ni awak tak payah, yang ni apa tu istilahan silsilatul rijal al-muwasalah lil matan. Rantaian perawi yang menghubungkan kepada matan. Itulah sanad. Sebab ada fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Dia macam rantaian perawi lah yang menghubungkan kepada matan. Al-matan pula istilahan ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Apa yang berakhirnya sanad dan dimulakan dengan kata-kata tu lah. Okey, so tak ada apa-apa sangat. Okey. So, saya rasa kita sambung minggu depan lah untuk turun yang pertama ni. So nanti Ustazah akan bagi untuk tutorial minggu ni. So minggu depan kita akan mula muka surat 37. So mungkin kamu dah boleh nak cari-cari maksud sikit ke, Google dulu ke. Okay, muka surat 37 kita nak belajar minggu depan. Okay, so minggu depan kita akan ada tutorial. Minggu ni kita tak ada tutorial lagi. Ustazah akan bagi kerja. Sebabnya apa yang awak belajar hari ni daripada minggu lepas, Ustazah nak bagi latihan. Ustazah nak tengok awak faham ataupun tidak faham. Dan Ustazah akan buat guna Google Form. Nanti Ustazah akan hantar kepada kamu. Okey? Okey, sekarang Ustazah buka untuk sesi nak tanya apa-apalah kalau ada yang tak faham. Yang kerja sekolah tu, kenapa ramai lagi yang tak hantar? Kerja sekolah walaupun kamu tak pergi sekolah. Hari ni budak-budak dah mula sekolah. Homework Ustazah tu. Ramai lagi tak hantar. Okey, kalau kamu tengok dalam KLMS kamu, Ustazah untuk mereka yang belum hantar tu, Ustazah dah upload kitab Kutubus Sittah. Berjuang Ustazah mengupload buku tu. So semua jawapan awak boleh cari kat situ, melainkan kitab syarah. Kan? Apa yang Ustazah cari, cover kitab ke, nama penuh kitab ke, pengarang kitab ke apa ke, ada di dalam KLMS. Kamu boleh download dan boleh belajar tengok. Okey. So nanti besok Ustazah akan bagi latihan dan juga satu video untuk awak tengok macam mana nak coding hadis. Okey. Apa nama, kamu kena belajar cara coding hadis yang betul. Sebab nanti buat takhrij kalau salah coding hadis, Ustazah tolong markah. 40 markah tu. So kena betul-betul lah. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, Ustazah nak tanya soalan ni. Senang yang lama. Ada apa-apa soalan? Okay, tak ada sila buka video, Oh, nakik kamu nak innamal a'malu binniyat kan? Oh, okey, tak apa. Okey. Nurul Adawiyah. Minggu lepas Ustazah cari kan, dia tak ada kan Nurul Adawiyah. Nurul Adawiyah Atila binti Azhar. Ada tak? Nurul Adawiyah. Ada tak Nurul Adawiyah? Ya, saya Ustazah. Mana kamu? Minggu lepas ada tak? Ustazah cari awak tak ada minggu lepas kan? Minggu lepas, Ustazah tak ada mention nama saya tu. Ya ke? Ustazah rasa ada lah. Ustazah tip nama ni. Okey, apa yang awak faham kita belajar hari ni? Buka video kamu, Adawiyah. Nak kenal juga ni anak murid ni. Okey, apa yang awak faham hari ni kita belajar tentang apa? Tak tahu nak baca. Okey, awak bezakan. Apakah itu masdar asliyah, syibhil asliyah dengan ghairul asliyah? Ya Allah, cepat. Masdar asliyah tu yang kitab Kutubus Sittah tu. Okay, kalau yang syibhul asliyah tu macam tafsir Ibn Katsir yang dia sebut. Kalau yang Disebut apa? tu tanpa sanad tu, dia ada hadis tapi dia tak tulis sanad. Dia ada kan tapi tak tulis sanad. Okey, itu kita apa?
Adawiyah, tak habis lagi. Ustazah tak faham lagi awak jelaskan apa ni. Mana Adawiyah dah hilang. Adawiyah? Ya. Oh, terangkan semula. Okey, sumber hadis ada 3. Okey. Yang pertama masdar asliyah. Mana video kamu? Tak nampak muka kamu. Ha? Mana video kamu? Tak nampak muka. Okey. Buka je lah. Cepat. Ya Allah. Time is running. Masdar yang contohnya yang kutub, yang Bukhari, Muslim, Tirmizi semua tu. Okey. Okey, lepas tu seterusnya yang masdar far'iyah terbagi kepada 2, syibih asliyah dengan ghairi asliyah. Syibih asliyah ni contohnya di hadis lepas tu. Okey, lepas tu. Okay, kalau yang ghairi asliyah, dia ada hadis dalam tu tapi dia tanpa ada matan. Ada matan kat situ tapi tanpa ada sanad. Baik dia betulkan statement dia. Okey. Ahsanti. Okey, Muhammad Nur Amin bin Azhar. Mana? Muhammad Nur Amin bin Azhar. Ada ke tak ada? Muhammad Nur Amin. Tak ada. Tangan ni, pangkah. Okey, Muhammad Faris Fitri bin Hamidi. Muhammad Faris Fitri bin Hamidi. Mana ni? Tidur ke? Tak ada juga. Ya Allah, mana pelajar-pelajar lelaki saya ni? Okey. Aish. Okey, tak ada. So, tak ada nama yang Ustazah panggil ni. Ustazah nak tengok juga kamu ni. Komitmen menghadiri kuliah online. Okey, yang lelaki lagi sebab nama lelaki tak ada je. Muhammad Khairul Amir bin Sansudin. Khairul Amir bin Sansudin. Mawjud? Khairul Amir. Astaghfirullahaladzim. Hilang laka ni macam mana ni? Mana ketua-ketua kelas dia ni? Dia cari anak-anak buah dia ni, suruh dia laporkan diri pada Ustazah hari ni. WhatsApp Ustazah. 3 orang tadi 3 orang tadi. Abdul Muzil bin Nordin. Abdul Muzil bin Nordin. Ada kan? Nur Amunian. Nama dia ni ada. Ya Allah, dia hilang. Okey, tak ada juga 4 orang dah. Muhammad Syahmi bin Subhi. Muhammad Syahmi bin Subhi. Muhammad Syahmi bin Subhi. Tak ada juga. Ketua kelas mention Ketua kelas ada kan? Ketua kelas ada, penolong kelas take note. Siapa nama yang Ustazah panggil yang tak ada ni, diorang kena lapor diri kat Ustazah. Muhammad Syamil Ikram bin Suhaili. Syamil Ikram bin Suhaili. Tak ada juga. Muhammad Haziq Hazman. Muhammad Haziq Hazman. Saya Ustazah. Alhamdulillah. Setelah berapa orang baru muncul. Kamu tidur ke? Tak ada lah. Okey, awak terangkan dekat Ustazah perkembangan ilmu takhrij hadis. Ya Allah. Tafadhal. Ya. Muhammad Haziq Hazman kan? Okey. Muka surat 21. Juga baru nak cari. Cepat ya Allah, surah. Apa tadi tu lah perkembangan Cerita bahasa Melayu je. Pada zaman Nabi, ilmu tahrij ni tak digunakan lagi. Sebab sahabat yakin dengan sumber sunnah daripada Nabi sendiri. Okey. Lepas tu
Lepas tu ada banyak ulama banyak buat kitab dan yang tidak disebut sanad hadis ataupun darjah hadis tersebut. Okey, bagus. Jadi sehinggalah ada satu masa tu hadis ini diminta untuk dinafalkan sanadnya. Okey. Lepas tu Habis dah? yang bawah tu tak dapat masuk. Fasa'abu alaihim. Tiba-tiba tak dapat masuk kan? Tadi ada soalan, tak ada soalan. Okey, siapa nak sambung ni? Mana lelaki? Muhyiddin. Sambung, backup kawan kamu. Ni nama sebelah nama saya ni. Muhyiddin ni. Mana orang dia? Tinggal nama dia. Mesti dia lari ni. Tu video dia tutup tu. Hilang Muhyiddin ni. Nama dia tak ada. Susah pangkah. Kenapa perempuan lah. Penat. Ulfa Maisara. Susah main pik-pik je Ulfa Maisara. Tak ada juga. Astaghfirullahaladzim. Sebab cakap seorang tak ni tadi tu. Widat Ulwani lah. Saya sudah. Okey, sambung. Pasal perkembangan takhrij tu. Pasal apa tu? Pasal abah tu, pasal kan tadi yang saya cakap, tak ada orang yang, adalah orang sungguh-sungguh minta orang keluarkan gesa untuk letakkan sumber yang asal. So pasal abah Al-Hazim tu, sebab susah, kalau tak ada sumber yang asal tu, susahlah diorang nak tahu kedudukan hadis macam mana. Okey, ahsanti. Okey. Khalidah Natasha. Sedap namanya. Okey, cepat. Khalidah Natasha, ada tak? Khalidah Natasha tak ada juga. Saya setelah Ada. Buka video kamu. terus minta maaf. Saya baru je join kelas waktu Ustazah tanya soalan tu. Kenapa? Awak pergi mana? Banyak 2 jam tadi, tak ayah saya sakit. Saya ada doktor datang semua. Saya Okey. Tapi saya rekod saja. Okey. So nanti tanda buku Tanda nanti dekat awak punya buku. Okey, insyaAllah. Okey. Farhan Safwan. Maujud? Farhan Safwan. Okey, buka video. Okey, Farhan. Ni cerita ahamiyah takhrij al-hadis. Ahamiyah ada ya. Cepat. Lepas tu habislah sikit lagi, satu lagi. Mana lagi seorang? Ahamiyah ni saya ambil 5 saja boleh. Ustazah kata 6. Ustazah ajar tadi 6. Saya tengok masa dia 5 saja. Sampai Tengok tu. Ustazah kata 2. Tiba-tiba Pak Esel Ustazah buat 6. Macam mana? Ya Allah, surah. okey, yang pertama dia membezakan perawi yang Baca lah ketiga. bahasa Arab dulu. Alamak. Dia Apa baris pula? tamyiz mahmal min rawah. So tabi'in mubaham fi sanad al-hadis umma mutatanna. Ini tak tandang mana pula. Awak matan ini dah. Matani. So ma'rifah darajah al-hadis min al-quwah al-dha'fu au qubul wal rad. Okey. Ma'rifah rawah al-hadis wa tamyiz halim fil halahum fil harij Fil jarhi wa ta'dil. jarhi wa ta'dil. Ha. Ma'rifah az-ziyadah fil fas al-hadis wal hakim 'alaiha Wal hukum. wal hukum Wal 'alaiha hukum alaihi. wal hukum 'alaihi. Awak punya buku tu? تمييز بعض العلة التي تلحق ببعض الحديث. Okey. Terjemah. Okey.
dia membezakan perawi yang tertinggal. Lepas tu yang kedua, dapat membezakan kecacatan sesebuah hadis tu. Lepas tu kita boleh tahu ada penambahan dalam sesebuah hadis. Kita juga boleh tahu kedudukan seorang perawi tu. Lepas tu yang terakhir, apa dah? Dia terabur dah macam punya terjemahan. Okey, lepas tu yang terakhir. Tak, saya tulis terjemahan lain tu lah. Saya tulis dalam kertas. Kenapa awak tak tulis kat buku? Saya tulis apa ni, saya sekali kan maksud dia. Maksudnya saya tulis terus sekali saya tulis. Oh, okey. Ha. Ikutlah yang mana tu, yang penting tulis. Ha, okey. Lepas tu yang kelima saya tulis boleh tahu kedudukan sebuah hadis tu, sama ada dia diterima atau ditolak. Lepas tu sama ada hadis tu lemah atau kuat. Ha, okey, bolehlah yang kelima. Yang Okey, lemah. betul. Okey, sorry perempuan kan? Nurul Hanan binti Saiful. Nurul Hanan. Saiful. Dia tu Saiful. Ni kod nama ni. Nurul Hanan. Wujud? Okey. Okey, cerita syurut al-mukharraj. Syurut tu ada 5 tu. Syarat dan tahqiq hadis maksudnya. Okey. Itu yang baca bahasa Arab juga apa salah? Baca bahasa Melayu je. Melayu je. Yang pertama yang pertama tu yang kedua ambil yang pertama tak ada Hazam. Ya, Yang kedua Yang kedua kena bersabar dalam ilmu tahqiq hadis ni. Tak boleh putus asa dan bosan, tapi mestilah dilakukan dengan tekun. Okey. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, sekurang-kurangnya tahu bahasa Arab kerana kitabnya banyak bahasa Arab. Okey. Tu yang keempat, tahu istilah-istilah hadis. Okey. Lepas tu yang kelima tu, tahu kitab-kitab hadis, penulis dia, pengarang dia dengan kedudukan dia. Mana pula? Said Abdullah. Said Abdullah. Saya dua. Okey, dah Hanan. Said Abdullah. Dah. Okey, awak terangkan syarat nombor 1 dengan nombor 5 semula. Nombor 1 dengan nombor 5. Yang pertama tu, orang yang nak takhrij hadis tu mesti kuasai jalan-jalan takhrij hadis. Yang ni dia kena tahu kelemahan dan kelebihan turut hadis tu. Okey, betul. Yang kelima, tak nampak dah salah nombor 5. Ya Allah. Nombor 5. Okey, siapa ni? Arifin, nombor 5. Ya, Zah. Diam je. Arifin, nombor 5. Nombor 5 pun saya tak dapat lagi, Zah. Ya Allah. Hey. Nabihah, nombor 5. Nombor 5. Okay, tak. Nombor 5, tahu cara nak guna kitab manhaj hadis. Manhaj, okey, maksudnya yakuna lahu itlaq maqbul. Mestilah dia mempunyai idea ala kutubul hadis, dalam kitab-kitab hadis, wa manahij ta'lifiha wa tatbiqiha, dalam nak menggunakan kitab-kitab takhrij hadis tersebut. So maksudnya awak belajar, awak dah kuasai jalan, tapi awak tak tahu guna kitab, tak jadilah. Yang so yang berlima tu dia kata mestilah sekurang-kurangnya dia mesti mempunyai pengetahuan. Itulah maqbul ala kutubil hadis, dalam ke atas kitab-kitab hadis, wa manahij. Manahij ni sistem, tapi kita nak cakap cara penggunaan lah. Ta'lif wa tatbiqiha, mengikut penulis, sebab setiap kitab hadis dia ada cara yang tersendiri mengikut pengarangnya. Okey, boleh insya-Allah. Okay, alhamdulillah. So pada ketua kelas dan penolong kelas, mana yang saya panggil nama tak wujud tadi, awak suruh dia orang WhatsApp saya kenapa mereka tiada di dalam kelas saya hari ini. Okey, jadi kita tutup kelas dengan tasbih iqra dan suratul As. Okey, assalamualaikum. Salam.
Salam Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih. Sama. Terima kasih Ustazah. Ya Ustazah. Hai Ustazah. Bye. Ustazah.